Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi tengah hari 4 Mei 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Tumpuan berita, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Daerah Lawas telah menyantuni seramai 100 orang kurang upaya, 162 anak-anak yatim dan 168 ibu tunggal dalam majlis penyerahan sumbangan Hari Raya Aidilfitri di Lawas pada Ahad. Hadir bagi menyempurnakan penyerahan sumbangan, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Semasa berucap, beliau memberitahu kejayaan Perkim Daerah Lawas meneruskan sumbangan Hari Raya Aidilfitri suatu yang harus dipuji. Katanya dalam situasi seperti sekarang, masih ada NGO seperti Perkim Daerah Lawas yang dapat membantu golongan yang memerlukan di bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. Terdahulu Pengerusi Perkim Cawangan Lawas, Dato' Dayang Morliah Dato' Awang Daud, dalam ucapannya memberitahu pihaknya sentiasa berusaha mencari sumbangan daripada pelbagai sumber untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik. Jelasnya Perkim Lawas memerlukan sokongan padu semua anggota masyarakat, khususnya golongan korporat, tokoh tempatan, ahli perniagaan dan badan kerajaan. Berita seterusnya, keperluan sekolah-sekolah rendah di kawasan luar bandar sentiasa diberikan perhatian oleh kerajaan negeri. Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Dato' Amar Michael Manyin Jawong berkata, ini bagi memastikan keseimbangan sekolah di bandar dan luar bandar. Bercakap semasa menerima kunjungan hormat dari Exco Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Terbakang pada Isnin. Beliau berkata tumpuan harus diberikan terhadap sekolah rendah kerana ia merupakan platform pertama untuk mengasah minda pelajar. Menyentuh mengenai guru interim, Dato' Amar Michael berkata Sarawak masih kekurangan kira-kira 3,000 guru. Tambahnya lagi, pembinaan Centralized School bagi kawasan Dun Tebedu akan tetap dilaksanakan. Selanjutnya, pengorbanan petugas Barisan Hadapan dalam memerangi wabak pandemik COVID-19 menuntut kerjasama dari orang ramai. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Abdullah Saidul berkata, masyarakat juga perlu memainkan peranan penting untuk berkorban dalam mematuhi peraturan dan juga prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Dalam kita merasa resah disebabkan oleh PKP dan berbagai sekatan. It is the front line who has been there for the last 16 months, 7 days a week, 24 hours, and then kita juga harus menghargai perasaan mereka juga. So sebab itulah kita masyarakat harus berkorban dari segi mematuhi SOP ini supaya keadaan lebih reda dan tidak terlalu meresahkanlah. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program Terima Kasih Frontliners Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS 2021 pada Isnin. Pada program tersebut, beliau telah menyampaikan sumbangan kepada petugas Barisan Hadapan di 5 lokasi, iaitu di Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah COVID-19, PKRC Kompleks Belia dan Sukan, Sekatan Jalan Raya SJR Kampung Saga, Jalan Sungai Tengah Matang, SJR Kampung Daun Singai, PKRC Pusat Latihan Staf Unimas Bau dan SJR Jalan Bau Serikin. Ujarnya program tersebut bukan sekadar sebagai tanda penghargaan kepada petugas Barisan Hadapan, malah turut mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghargai pengorbanan mereka. Kerana walaupun kita sentiasa disuakan dengan data-data positif dan sebagainya, isu SOP dan sebagainya, tetapi kita juga harus dalam masa yang sama, dalam keresahan, kegelisahan, kita menghadapi berbagai sekatan dan kena menurut beberapa peraturan tertentu, kita juga harus melihat pengorbanan warga frontline, pasukan yang beruniform, pasukan rela, PDRM, tentera dan semua, terutama sekali warga daripada daripada hospital dan sebagainya yang telah bertugas lumus 24 jam sepanjang setahun ini. Kita juga harus menghargai pengorbanan mereka. Mereka juga
ingin balik kampung, mereka juga ingin menyambut Hari Raya dan tegawai dan sebagainya. Turut serta dalam program tersebut pengarah UKAS Samad Junai serta pegawai-pegawai lain. Beralih laporan di Dalat. Nasib 40 keluarga di Kampung Senau Oya yang sedang menjalani kuarantin mendapat perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat Datuk Seri Fatimah Abdullah. Bagi meringankan beban mereka, Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pemanggunan Kanak-kanak Sarawak telah menyumbangkan bantuan makanan yang diagihkan pada Ahad. Bantuan tersebut telah disampaikan oleh Ketua Wanita Cawangan merangkap Ketua Skuad Sayang Dalat mewakili Datuk Seri Fatimah. Difahamkan keluarga yang dikuarantin merupakan kontak rapat kepada kes positif di Politeknik Mukah. Di Kota Semarahan pula, Ahli Parlimennya Rubiah Wang berkesempatan meluangkan masa meninjau program pengagihan bubur lambuk di 6 lokasi berasingan di kawasannya pada Ahad. Ziarah Ramadan itu dimulakan dengan melawat penempatan semula Kampung Jawa Semenggok di Batu 12 Kuching, diikuti Kampung Pengkalap Kuap dan Kampung Bukit Berangan di kawasan Dun Setakan. Rubiah Wang kemudiannya menyambung ziarah Ramadan ke kawasan Dun Muara Tuang iaitu di Kampung Empila, Kampung Merane dan Kampung Sungai Mata. Program pengagihan bubur lambuk diadakan serentak dikelolakan oleh Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Sarawak PBB, Cawangan Setakan dan Muara Tuang. Kira-kira 6,000 bungkus bubur lambuk telah diagihkan kepada orang ramai sempena program ziarah Ramadan itu. Seterusnya, Pusat Sehenti atau One Stop Center COVID-19 yang ditempatkan di Dewan Masyarakat Kuching, Jalan Padungan Kuching, mula beroperasi pada Isnin. Ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak bagi menempatkan semua perkhidmatan dari jabatan dan agensi yang berkaitan dengan operasi memerangi COVID-19. Penyelaras Pusat Sehenti COVID-19 Kuching, Dr. Hazirah berkata, antara perkhidmatan yang terdapat di pusat tersebut adalah termasuk ujian calitan, saringan kes kontak, ujian calitan atas permintaan sendiri dan penilaian kes positif COVID-19 yang mempunyai simptom ringan. So what we aim to do is we gather all the COVID-related services and we bring all the manpower and resources here, so everything can be given from here. So the examples of the services we give is swabbing and screening for contact cases or for even for people who just want to come for swabbing, self-request swabs like pre-operative swabs, or they want to travel so they want to do the swab. Everything can be done here. And also we do an assessment of the COVID positive cases. So we have a center that is called COVID Assessment Center here, where all the positive cases that are mild and stable can come here for assessment. Apart from that, we also issue quarantine orders from here, and our unit Siasatan also it will be based here, where they are the ones who are going to be doing the contact tracing. And we have multiple agencies here as well, the APM, the PDRM, and all to help regulate and also help us crowd control and traffic control and everything. Beliau berkata demikian ketika ditemui UKAS pada Isnin. Selain itu, beliau memaklumkan pusat sehenti tersebut berkonsepkan pandu lalu dan 3 laluan disediakan bagi memudahkan pengurusan proses ujian calitan. And it's a drive-through concept. You don't have to leave your car. You just stay in the car and go to the lanes that we have directed. We have 3 lanes where the first lane is for those who have been contacted. The second lane is for those who maybe have symptoms and want to be swabbed. And the third lane is for the positive cases. So you don't need to leave your car. It's a drive-through where we register you, we swab you, and we give you the quarantine order all from your car. Beralih ke perkembangan terkini COVID-19 di Sarawak. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS menerusi kenyataan media pada Isnin melaporkan sebanyak 356 kes positif baru COVID-19 dikesan menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 32,047 kes. Daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti berikut.
Dalam pada itu, terdapat 2 kes kematian baru jangkitan COVID-19 menjadikan jumlah kematian telah meningkat kepada seramai 184 orang. Dalam kenyataan sama, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS telah mengisytiharkan 2 kluster tamat iaitu kluster Sungai Mupong, Meradong dan kluster Tanjung Genting, Meradong. Selepas tiada kes baru dikesan melibatkan kluster-kluster ini dalam tempoh 28 hari yang lepas. Selain itu, 24 daerah kekal zon merah, 4 daerah kekal jingga, 12 daerah kekal kuning dan tiada daerah berstatus hijau. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.